Assalamualaikum. Hai guys. Hari ini saya nak buat satu video berkenaan dengan MCB. Okey, tapi apa beza MCB kali ini dengan MCB yang sebelum ni? Mari kita lihat. Ini dia MCB nya. Jadi, untuk nak ketahui apa beza MCB ini dengan MCB yang sebelum ini yang saya terangkan, teruskan menonton video saya. Saya mohon subscribe channel saya, like video saya dan share juga video saya supaya dapat menambahkan lagi motivasi saya untuk membuat video-video baru berkenaan dengan DIY dan juga perkara-perkara lain seperti unboxing dan sebagainya. Okey, tanpa membuang masa, saya akan teruskan dengan MCB kali ini. Dalam bahasa betulnya adalah Miniature Circuit Breaker. Okey, ini adalah Miniature Circuit Breaker. Okey, yang ini perkara yang saya tidak sentuh minggu lepas. Orang mesej saya dan tanya saya, boleh tak kita guna AC circuit breaker untuk DC, untuk solar, kan? Okey, biasanya circuit breaker ni kita pasang selepas ada daripada inverter pergi ke bateri. Baiklah, ini adalah contoh skematik diagram yang saya lukis yang paling mudah untuk kita faham berkenaan dengan bagaimana penyambungan DC MCB tadi ataupun direct current miniature circuit breaker kepada inverter. Okey, kita ada bateri. Okey, yang kita kalau kita menggunakan inverter yang menggunakan bateri. Contoh hybrid inverter. Hybrid inverter mempunyai penyambungan solar panel, bateri, AC out. Dan juga sebenarnya kalau hybrid dia ada lagi satu dia panggil AC in ataupun utility in daripada TNB. Okey. Tapi saya abaikan yang itu sebab kita tidak mahu menyentuh mengenai AC dan saya pun telah terangkan mengenai inverter. Sekarang ni kita nak tahu di manakah patutnya kita pasang DC MCB tu. Okey. Di sini penyambungan daripada inverter kepada bateri sebaiknya kita jangan buat penyambungan secara terus. Kita buat penyambungan melalui positif dan negatifnya kita sambungkan kepada MCB. Kita panggil 2 pole MCB, okey. Boleh tak kita guna AC MCB? Jawapannya tak boleh sebab ini adalah DC output ataupun output daripada inverter ni. Charging bateri ni dia adalah DC, so kita kena guna MCB DC 2 pole ataupun single pole. Okey. Daripada solar panel, penyambungan solar panel kepada inverter sebaiknya juga kita letakkan satu lagi MCB. MCB ini juga sebaiknya adalah MCB 2 pole sebab kita ada positif dan negatif daripada solar panel. Okey, sebelum penyambungan kita pada inverter kita perlu sambungkan, ini kira incoming lah kan, daripada solar. Ini daripada solar panel. Okey, ini solar panel. Saya lukislah. Okey. Ini solar panel masuk ke kita punya inverter. Kita perlu ada 2 pole MCB. Okey. Jadi tuan-tuan faham di mana perlu kita gunakan DC MCB? Di sini dan juga di sini. Okey, dalam kes yang kita memerlukan menggunakan bateri dalam setup kita. Sekiranya kita menggunakan grid tie inverter yang tidak ada bateri, jadi kita hanya perlu gunakan satu sajalah MCB, iaitu penyambungan daripada solar kepada inverter kita. Okey, seterusnya macam mana kita nak membezakan apa yang kita beli, MCB yang kita beli itu adalah DC MCB ataupun AC MCB. Seperti yang saya telah explain dalam video MCB saya sebelum ni, saya telah terangkan. Kita lihat kepada bacaan ini. Kita lihat di depan dia tulis DC 440 volt dan kita lihat simbolnya. Ini simbolnya. Okey. Saya akan lukis balik. Jadi tuan-tuan, ini adalah simbol DC. Ini adalah simbol AC, alternate current. Yang ini kita panggil direct current. Okey. Kita lihat balik di sini.
Kita lihat simbolnya betul tak? Okey, simbolnya begitu kan? Nampak tu? Kita lihat pula di sini contoh. Nampak tak? 400 volt ni di depan. Kecil je. Kalau tuan-tuan pergi tengok balik dekat tuan-tuan punya MCB, tuan-tuan boleh nampak inilah simbol yang kecil tu. Okey. So itu bezanya AC dan DC. Janganlah kita guna di AC kepada DC punya MCB. Okey. Jadi saya tengok dalam banyak video pakar elektrik kita, dia menggunakan MCB, banyak MCB dia bagus dalam setiap penyambungan dia. Tapi masalahnya semua yang MCB yang digunakan adalah MCB AC, bukan MCB DC. Jadi tak berguna lah. Tujuan dia sebagai fuse tak berguna. Jadi kalau kita menggunakan MCB DC, dia lebih accurate, dan macam ni C20, maksudnya dia boleh allow 20 amp masuk ke dalam MCB kita. Lebih daripada tu dia akan trip. Okey. Jadi tuan-tuan, DC MCB ni pun tak ada pole. So maksudnya kalau tuan-tuan masuk ikut bawah, incoming, outcoming dia pergi ke atas. Okey. Kalau incoming daripada atas, outcoming dia kat bawah. Okey, kalau katakan dalam kes ini, kalau kita tengok ya, bateri kan, daripada inverter pergi ke sini, kita boleh masukkan positif negatif daripada inverter, ini keluar ke bateri. Ataupun ini daripada inverter, positif negatif sini keluar pergi ke, kalau sini pergi ke daripada inverter, so yang ini pergi ke bateri. Okey. Jadi bergantung bagaimana kita buat pendawaian lah. Tapi tak boleh lah satu masuk kat sini pun masuk. Okey, tak boleh. Sebaik-baiknya masuk dua-dua di sini, keluar pun dua-dua di sini, atau masuk dia dua sini, keluar ada dua sini. Okey. Itu berkenaan dengan DC MCB. Okey, kita ada dua pole. Ini dua pole, okey, sebab dia dua. 1 2. Kita juga ada satu pole. Sekiranya kita menggunakan satu pole, kita boleh beli dua. Satu untuk positif, satu untuk negatif. Okey. Jadi kita beli mengikut rated current yang kita nak guna. Contohnya, sekiranya kita tahu solar panel kita mengeluarkan output sebanyak 20 amp, okey, dan wire yang kita gunakan sesuai untuk guna 20 amp, okey, janganlah kita beli lebih daripada 20 amp. Okey, biasanya kalau output 20 amp, kita akan pakai wire yang boleh pergi 32 amp, 6 mm, 8 mm, 4 mm. Okey, yang itu bolehlah kita increase kita punya current ataupun arus. Okey, apakah yang ini? Okey, selain daripada DC, daripada MCB, saya juga nak terangkan mengenai Surge Protective Device, SPD. Okey, tengok ada Surge Protective Device. Okey, yang ini pun macam fuse juga, sebab tu kita tengok ada hijau kan, ada hijau. Tapi apa beza yang ini dengan yang ini? Okey, kita lihat Okey, apakah ini? Ini adalah Surge Protective Device bagi ataupun untuk DC. Macam mana saya tahu untuk DC? Kita lihat ada tulis DC di sini. Ada tulis DC. Okey, bagaimana pendawaian dia? So biasanya kita pasang benda ni pada outcoming, ataupun kita boleh sebelum dia masuk kepada kita punya inverter, daripada solar panel, kita loopkan daripada MCB ni. Katakanlah ini MCB solar panel. Okey, saya hanya perlu loopkan positif pergi ke sini, negatif pergi ke sini. Okey, ada tak? Okey, ada tulis positif pergi sini, negatif pergi sini. Okey, so yang ini straight nanti, ini kita loopkan. So yang ini straight nanti pergi ke inverter. Katakanlah ini daripada solar panel lah, masuk solar panel, positif negatif ke inverter, dan kita loopkan positif ke sini, negatif ke sini, untuk supaya kita fusekan atau kita sambungkan kepada Surge Protective Device. Okey, di manakah dia punya earth dia? Okey, di sini. So earth dia kita sambungkan pergi ke bus bar ataupun pergi ke sini. Okey, yang untuk earth. So kita sambungkan pada earth. Okey, ada orang kata
perlu tak kita sambungkan solar panel kita, okey, body dia kepada earth? Jawapan dia tak perlu. Okey, tak perlu. Saya tak buat macam tu dan saya rasa tak perlu. Cukup sekadar kita sambungkan surge protective device daripada output solar panel pada MCB ini sebelum dia masuk pada inverter. Takut apa-apa kerosakan nanti boleh berlaku pada inverter kita. Okey, itu satu. Okey, adakah perlu yang ini pergi ke surge protective device? Saya rasa tak perlu sudah. Okey, okey, macam mana kita nak tahu surge protective device kita masih berfungsi ataupun dah kena kilat? Okey, macam saya cakap, ini pun macam fuse. So kita boleh lihat di sini ada indikator hijau kan. Kalau salah satu ataupun dua-dua dah merah, bertukar jadi merah, maksudnya dia dah kena kilat. Dan itu masanya kita boleh cabut. Dalam ni macam ada fuse, boleh tukar. Ataupun sebenarnya lebih baik tukar satu ni. Saya tak pernah nampak lagi orang jual. Jadi yang ini adalah DC, dan yang AC pula macam ni. Okey, ini adalah AC. Untuk AC tak ada tulis DC kan. Nampak beza kan? Ni ada tulis DC, ini tak ada tulis DC. Dan dia punya depan simbol dia tu. Kalau kita nampak simbol dia ni, ini adalah untuk AC. Ni ada tak simbol? Oh, ini tak ada simbol tetapi dia tulis DC. Okey, jadi tuan-tuan kalau nak beli surge protective device, jadi tuan-tuan perlu lihatlah sama ada dia untuk AC ataupun untuk DC. Okey. Alright, okey tuan-tuan, saya harap video ni bermanfaat untuk tuan-tuan buat pendawaian bagi solar panel tuan-tuan, untuk tuan-tuan yang nak menambah surge protective device. Jadi saya harap lepas ni tuan-tuan dah boleh sambung sendirilah, ataupun buat pendawaian sendiri SPD ke atas sistem tuan-tuan. Alright, terima kasih. Saya mohon sekali lagi, sekiranya tuan-tuan belum subscribe, share dan like video saya mohon share, like dan video saya serta subscribe channel saya. Dan saya harap sekiranya bertambah subscriber saya dan view video saya akan menambah lagi motivasi saya untuk membuat video-video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.